Baik, kembali dalam berita wilayah. Pemimpin di peringkat akar umbi bantu pendaftaran padu dan penduduk terjejas banjir di Sabah semakin menurun. Perinciannya langsung ke Kota Kinabalu bersama rakan penyampai Redwin Robin. Silakan. Baik, setakat 4 petang tadi, jumlah penduduk terjejas banjir di Beluran menurun kepada 30 orang, membabitkan 16 keluarga yang ditempatkan di Pusat Pembinaan Sementara PPS SMK Pamol. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JBPN Sabah, mereka terdiri 13 lelaki dewasa, 6 wanita dewasa dan masing-masing 11 kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan. Sementara itu, PPS Rumah Pengerusi JPKK Kampung Kokos yang menempatkan 69 orang sebelum ini ditutup 2 petang tadi. Pemimpin di peringkat akar umbi yang lebih dekat dengan masyarakat setempat digesa membantu usaha kerajaan untuk mendaftarkan penduduk berumur 18 tahun ke atas dalam sistem pangkalan data utama padu. Adun Bingkur Datuk Robert Tawik berkata, langkah itu penting bagi memastikan setiap rakyat tidak tercicir daripada menikmati bantuan yang disediakan kerajaan. Kalau tidak dapat mendaftar, satu kerugian kepada mereka sebab diorang tidak dapat menikmati bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan. Jadi harapan saya supaya semua mesti mendaftar kepada padu yang layak untuk mendaftar. Dan juga pemimpin-pemimpin akar umbi mempunyai peranan membawa kepada perkara ini untuk rakyat, memberitahu kepada rakyat supaya mereka dapat mendaftar. Datuk Robert yang juga pembantu Menteri Kerja Raya ditemui RTM selepas merasmikan Majlis Apresiasi Prasekolah Zona Penapin 2023-2024 di SK Bunga Raya, Keningau. Pendaftaran padu secara dalam talian boleh dilakukan di laman sesawang www.padu.gov.my selain ke kaunter fizikal yang disediakan di Pusat Transformasi Bandar UTC dan Pusat Ekonomi Digital PEDI. Sebanyak 20 buah rumah mesra Sabah Maju Jaya SMJ tahun 2022 diserahkan kepada ketua isi rumah yang berdaftar di bawah IKASIH dan B40 bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tulid. Penyampaian kunci rumah itu disempurnakan Adun Tulid Datuk Flovia Eng yang juga pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat. Saya berterima kasih kepada kerajaan negeri kerana telah memberi satu harapan yang pasti menggembirakan kepada rakyat khasnya di Dun Tulid ini, di mana penerima-penerima ini terdiri daripada golongan sasar. Sangat bersyukurlah dan berterima kasih yang tidak terhingga kepada Datuk YB juga para pemimpin-pemimpin hadapan karena telah berusaha dan juga memilih kamilah sebagai penerima rumah mesra SMJ ini. Dengan adanya rumah ini sekarang kami merasa sangat gembiralah, juga merasa selisah bila dibandingkan dengan kediaman kami sebelum ini jauh lebih baik daripada sekarang. Berbanding dulu dengan sekarang memang lebih gembira lah. Sebab sekarang ni kami sudah dapat apa yang kami inginkan daripada dulu, dan saya mewakili suami berterima kasih banyak-banyak dengan kerajaan sekarang, khususnya Datuk Flovia, Wakil Rakyat Dun Tulid, sebab merealisasikan kami punya impian. Terdahulu berucap dalam majlis ini, Datuk Flovia memaklumkan penerima rumah mesra SMJ bagi tahun 2023 dan 2024 telah disenaraikan dan pembinaannya akan dilaksana selepas peruntukan diterima. Beliau juga berharap kerajaan terus memberi perhatian akan keperluan pelbagai prasarana kepada penduduk dalam kawasan Dun Tulid. Kimanis Power Sdn Bhd membayar dividen RM16 juta kepada pemegang sahamnya NRG Konsortium Sabah Sdn Bhd, anak syarikat kumpulan Yayasan Sabah bagi tahun kewangan berakhir 2023.
Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinur menyaksikan penyerahan pembayaran dividen itu daripada Pengerusi Kimanis Power Abdul Aziz Othman kepada Pengerusi Eksekutif Enterprise Corporation Sdn Bhd Datu Jasni Dayah di Menara Kinabalu. NRG Konsortium Sabah Sdn Bhd mempunyai 40% kepentingan dalam Kimanis Power Sdn Bhd yang mengendalikan Kimanis Power Plant sejak 2014. Manakala 60% saham lagi dimiliki Petronas Gas Berhad PGB. Seramai 38,778 calon berdaftar dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2023 melibatkan 315 pusat peperiksaan di seluruh Sabah. Daripada jumlah itu, 35,105 calon merupakan calon sekolah, manakala selebihnya calon di bawah agensi kerajaan seperti Maktab Rendah Sains Mara MRSM, Sekolah Agama Negeri, sekolah swasta dan calon persendirian. Timbalan Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD Jabatan Pendidikan Negeri Muhammad Zaini Yani berkata, semua calon SPM tahun 2023 akan menduduki ujian bertulis bermula 30 Januari hingga 7 Mac 2024. Sementara bagi ujian amali sains melibatkan mata pelajaran fizik, kimia, biologi dan sains tambahan, ujian bertutur bahasa Melayu dan Inggeris serta ujian mendengar bahasa Melayu telah dilaksanakan bermula 5 Disember tahun lalu. Zaini berkata pihaknya turut bekerjasama dengan agensi kerajaan seperti Jabatan Kesihatan, APM, Maritim Malaysia, Bomba dan PDRM bagi menghadapi sebarang kemungkinan semasa peperiksaan berlangsung seperti cuaca dan calon yang dijangkiti COVID-19. Harapan kami di Jabatan Pendidikan, tentu sekali kita mengharapkan semua calon ini, tak kisahlah calon persendirian ke, calon sekolah ke, mereka dapat hadir untuk menduduki peperiksaan. Walaupun dalam keadaan mungkin ada halangan, tapi kita juga insya-Allah akan mendapat bantuan daripada agensi-agensi yang kita telah sebutkan tadilah. Beliau menyatakan demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu dalam slot Kita Cerita #Kita Kongsi di Konti Sabah FM. Bila gerakan SPM Jabatan Pendidikan Negeri Sabah turut diwujudkan dan sedia untuk dihubungi. Seramai 50 peserta terdiri daripada kaki tangan Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar serta peminat sukan berbasikal menyertai jelajah berbasikal Kinabalu UNESCO Global Geopark selama 3 hari bermula hari ini. Pelepasan para peserta disempurnakan Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Leo. Jelajah sejauh 185 km ini melalui daerah Ranau, Kota Marudu dan Kota Blot melibatkan 6 hentian utama. Datuk Christina berkata jelajah berbasikal Kinabalu ini diadakan sebagai sebahagian pemasyuran Kinabalu UNESCO Global Geopark selain sempena sambutan Jubli Intan Taman-Taman Sabah. Satu acara yang mengenai our natural beauty. Especially now we got the honor to be UNESCO Geopark, a very important recognition to our states. Not only it preserve our beauty, but it also promote our tourism. Datuk Christina berharap jelajah tersebut dapat memperkenal tarikan baharu dalam pelancongan pedalaman sukan berbasikal kepada peminat sukan berbasikal di seluruh dunia dengan menawarkan keindahan alam semula jadi dan latar belakang Gunung Kinabalu. Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di Wawayu untuk petang ini dan terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama dengan Diana Wai di Angkasa Puri. Dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka. Kembali bersama dia. Baik, terima kasih Redwin langsung dari Sabah.